Iman benteng koda alam. Saya berpercaya ilmu untuk kekal elemen betul dengan akhlak. Alam satu alit latihan keinsafan. Kami meminta peserta rokok dan barang terlarang lain kepada pemuda cara hasilnya. Agak ramai menyerahkan bayar barang berkenaan kerana kami berjanji tidak akan mengambil tindakan jika ia diserahkan selepas penyerahan barang terlarang itu. Kami memeriksa sendiri pakaian mereka bagi memastikan mereka semua bersih. The kite is a red kite. Bob does not like the feathered red kite, so he gives it to Eve. Eve had kite, so she puts a note on her head for Bob to take it back. She puts the kite aside and hopes Bob will take it and give it to Ted. Bob comes and takes back the kite and he hides it under the big head. Ted says, Bob, is it a kite? I love the feathered red kite. Bob, give it to me. Wow, ya. Walaupun merangkak-rangkak, tapi itu semua orang kata tu proses pembelajaran. Ya. Sebab mereka ni baru 5 tahun ni. Baru 5 tahun melalui teknik yang dipanggil kaedah dan teknik cepat membaca cahayaku. Yalah, adik-adik ni berusia 5 tahun dan adik tu baca surat khabar tu. Surat khabar mempunyai perkataan yang besar, betul tak? Betul. Untuk 5 tahun membaca ni walaupun dengan suara yang perlahan, mampu adik kita baca dengan lancar. Yang berat. Silakan. Ni sayang. Nama siapa? Batrisha. Ini Batrisha dan seorang lagi. Adik Hazri dekat sikit, Dik. Hazri Effendi. Okey. Dan bersama tenaga pengajar kita ya. Ya, betul. Encik Abdul Halim, selamat pagi. Dan kita menjemputlah cikgu yang mengajar tadi, Puan Haliza. Silakan. Puan Hairiza. Maaf, Apa Puan khabar, Hairiza. Puan? Baik, alhamdulillah. Okey, mungkin sebagai pembuka bicara, Tuan Halim boleh ceritakan sikit tentang tadbir perpaduan dan juga kaedah cahayaku ni. Ya. Terima kasih kepada TV9. Tadbir perpaduan merupakan salah satu perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Interaksi Nasional. Dan di Selangor kita mempunyai 181 buah kelas tadbir perpaduan. Dan ianya merupakan satu platform yang disediakan oleh kerajaan sebagai satu usaha dalam usaha kita menyemai nilai-nilai perpaduan di kalangan kanak-kanak pada awal usia mereka. Jadi mereka ni dididik dan dibimbing untuk menjadi warga negara yang sentiasa mencintai negaranya dan mempunyai satu sikap yang lebih terbuka dalam aspek perpaduan masyarakat di negara ini. Jadi untuk menyaingi kata orang populariti yang digarap yang diperolehi oleh tadbir swasta, kerana kebanyakan ibu bapa melihat pendidikan awal kanak-kanak di tadbir swasta tu lebih baik mutunya daripada tadbir yang juga oleh kerajaan. Jadi saya ingin menegaskan kita berusaha untuk menghapuskan persepsi begitu. Di mana apabila kerana ibu bapa ingin melihat hasil yang cepat, yang segera, yang boleh dilakukan dalam sesuatu pendidikan ataupun sesuatu kerja yang dilakukan. Jadi dalam aspek ini, kalau ibu bapa ingin melihat anak-anaknya pandai membaca, maka tadbir perpaduan juga tidak kurang hebatnya. Jadi saya melihat
melalui teknik dan kaedah cepat membaca cahayaku itu merupakan salah satu nilai tambah yang perlu kita letakkan, perlu kita bawa ke dalam pendidikan awal kanak-kanak di Tadbikah Perpaduan. Contoh yang kita lihat tadi, mereka anak-anak didik yang berusia 5 tahun. Baru bulan Mac, lebih kurang tak sampai 3 bulan belajar, mendapat pendidikan. Tetapi mereka dah mampu untuk membaca dengan cepat. Jadi ini satu hasil yang kita katakan produk yang dikeluarkan oleh Tadbikah Perpaduan itu merupakan satu produk yang bukan saja baik dari segi sahsiah dirinya, tetapi juga mempunyai kualiti dalam memenuhi kehendak dan hasrat ibu bapa. Ini juga merupakan antara elemen-elemen atau perkara-perkara yang ingin kita capai melalui NKRA. Dan untuk Tadbikah Perpaduan ini ianya terbuka untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk menyediakan mereka untuk masuk darjah 1 di sekolah rendah. Puan Hairizia, macam mana teknik yang Puan gunakan sendiri untuk kanak-kanak cepat menangkap cara untuk membaca? Alhamdulillah lah, semenjak kita menggunakan kaedah sistem cahayaku ni yang sebenarnya hasil daripada prihatinnya pengarah kita juga sebenarnya. Apabila dia memilih sistem cahayaku ini, kita melancarkan pilot project pada tahun 2011, 2012. Dalam jangka masa setahun tu kita telah mengeluarkan, boleh lihat sendiri hasil dia. Mereka telah boleh membaca surat khabar seawal di bulan Januari hingga Mac dan telah boleh membaca bahasa Inggeris seawal juga Januari hingga Mac yang budak adik Hazri tadi dengan menggunakan teknik cahayaku yang gurunya diberi bengkel dan juga kursus dan kita menerapkannya dengan cara menggunakan kaedah sistem cahayaku sendiri. Memang dia sungguh berkesan dan efektif sangatlah. Saya tertarik ada yang dia kata gabungan mimik konsonan dengan bunyian vokal. Macam mana gabungan mimik ni? Mungkin cikgu boleh buat mimik muka itu sebenarnya kadang-kadang contoh kalau kita perkenalkan dia A tu. Setengah budak bila macam kaedah sistem bandar kita tidak nak mengatakan kaedah lain tak sesuai, tapi dia mempercepatkan budak mingat. Bila macam A, bila kanak-kanak tu dia terlupa yang itu A, dia adalah bunyi dia A dan kita ngangarkan mulut. Sedangkan sepentas tu dia akan ingat. Bila dia nampak je A, dia lupa yang itu adalah A, maka dia bila kita ngangar mulut pun dia dah nampak simbol tu, dia dah boleh buat. Dia mempercepatkan proses pembelajaran kanak-kanak lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang cikgu kan, ada ibu bapa, masa ibu bapa sekolah dulu belajar A, B, C, D. Tapi bila nak ajar anak tu A, baca, da tu agak keliru sikit. Mungkin ada bagi kat ibu bapa dia punya tu ke, modul pengajaran ke? Sebab sekarang ni ibu bapa sebenarnya dia kekurangan ilmu-ilmu yang macam tu. Yang baru ni. Dia terpulang pada guru macam mana nak melaksanakan kaedah tu di kelas. Sebab tu dia hantar anak dia pergi tadika. Kalau dia boleh mengajar anak dia takkan hantar anak dia ke tadika kan. Jadi sekarang ni bila kita guna sistem yang macam ni, apabila kurikulum standard prasekolah pula diperkenalkan dengan 4M, membaca, mengira, menakul dan juga menulis, diterapkan yang mesti di akhir sesi persekolahan budak mesti dah boleh menguasai keempat-empat tu. Jadi dengan sistem ni sebenarnya mempermudahkan guru prasekolah macam kami lah. Jadi kaedah tu hanya menggunakan mimik muka dan juga mengingatkan dia di antara mimik muka antara vokal kepada konsonan dan memang dia cepat. Katalah huruf M tu, kita ada simbol kita. Kita tutup mulut. Lepas tu kita gabungkan dia dengan nganga jadi ma. Dia cepat. Kita tak perlu lagi MA, TA, tak perlu dah. Tapi kalau abjad dia E ataupun E dia ada. I cuba buat E. Sendawa. B? Buat. Dia ada pisang tu. Dia seronok sebenarnya. Dia seronok. Dia akan buat macam tu. Maknanya dia belajar tapi dia bermain. Okey. Ai nganga? Senyum? Kalau bulat? Dia ada sistem macam tu dia punya review dia. Jadi dia menyeronokkan. Bila kadang-kadang dia mudi, dia tak berapa kita okey sengih. Sebenarnya sengih tu ialah belajar. Dia akan buat E. So kita akan gabungkan konsonan tutup mulut dengan sengih, mi dia kata. Padahal kita
Bukan belajar, waktu bersantai-santai, tapi kita just tanya dia. Sebenarnya di situ dah berlaku pembelajaran. Kalau ibu bapa nak tahu tentang pembelajaran ini, perlulah duduk bersama anak-anak mereka di dalam tabika ini supaya boleh diajar dengan lebih di rumah. Dan sistem cahaya ini sebenarnya dia kita ajar secara individu. Kita tidak menggunakan sistem kelas. Walaupun kita mempunyai, macam saya tahun lepas murid saya ada lebih kurang 32 orang. Di akhir sekolah tu 32 tu memang insya-Allah telah membaca pada tahap buku 1 dan buku 2. Okey, adik. Dua tu dia memang boleh membaca surat khabar lah. Okey. Tanya adik kita ni, adik Batrisya. Bosan tak kalau belajar ni ke adik suka baca buku semua? Best tak? Tadi Pakcik tengok di Patricia baca pelancar lah. Best tak baca buku ni? Pandai betul lah. Best. Ya. Ya, suka baca. Macam Hazri. 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 Masa mula-mula belajar dulu, Hazri rasa susah tak nak belajar ni? Susah ke best? Best. Best kan? Sebab apa best tu? Pandai membaca. Bila belajar dengan cikgu rasa bosan tak? Seronok Bila dia buat muka macam mana lain sekali cikgu? Mungkin abjad lain dengan Batrisya juga. Tutup mulut nganga. Tutup mulut nganga. Ma. Dia macam tu. Tutup mulut nganga. Tutup mulut nganga ma. Lidah atas nganga. La. Dia akan ingat. Walaupun kadang-kadang dia ada kadang-kadang bila dia mula membaca buku satu tu, dia kadang-kadang dia agak keliru sebab dia dia tak ingat kan. Macam dulu kan L-A-L-A, L-I-L-I, L-U-L-U kan. Sekarang ni bila dia nampak L tu, dia dah ingat dah simbol tu. Simbol tu dia kena letak lidah di atas. Maknanya dia menggunakan keseluruhan deria yang ada pada dia. Maksud dia menggabungkan antara deria dengan mimik muka dengan lontaran suara yang dia perlu keluarkan mengikut suku kata tu. Okey, tadi Tuan Lim berkata pasal konsep ini untuk mereka yang kurang, maksud saya kurang mampu untuk menghantar anak-anak ke tadika swasta kan? Bukan, saya melihat ini salah satu cara untuk menyaingi persepsi masyarakat kita bahawa mutu pendidikan prasekolah di swasta tu lebih bagus. yang adalah yang terbaik. Tapi sebenarnya tabika atau pendidikan yang dianjurkan oleh pihak agensi kerajaan juga memang mempunyai mutu yang terbaik. Ini saya juga melihat kaedah dan teknik membaca cahaya kuning juga merupakan satu yang sebagai disebutkan oleh ibu tadi, cikgu tadi. Ia merupakan satu sesi pembelajaran yang menyeronokkan. Budak kanak-kanak akan rasa ingin ke sekolah, keinginan yang begitu tinggi ya. Satu. Keduanya, mereka seolah macam ketagih untuk membaca. Dia bila sampai satu tahap, dia nak lebih susah. Dia nak perkataan yang lebih susah. Dia nak cabar diri. Jadi dia kalau kita saya mendapat maklum balas daripada ibu bapa juga. Mereka juga rasa macam kagum. Kagum walaupun mereka tidak boleh mengajar anak-anak macam yang saya sebut tadi di rumah. Tetapi apa yang dilakukan oleh guru di kelas barangkali sudah melampaui tahap ataupun kehendak mereka. Jadi saya melihat kaedah dan teknik membaca cahaya ini merupakan satu pendekatan ataupun sistem yang amat berkesan, bukan saja untuk anak-anak yang normal tetapi juga anak-anak yang tidak normal. Anak-anak yang optimis. Untuk kanak-kanak kurang upaya ni. Memang tak terbukti. Cikgu ni sendiri tahun lepas. Macam mana cikgu? Tahun lepas cikgu anak muridnya satu orang tu memang disleksia. Disleksia. Dia pada umur dia 4 tahun, 5 tahun sebelum kita menggunakan sistem cahayaku tu, memang saya rasa stres lah. Saya rasa macam mana saya nak ajar budak yang macam saya tak pernah jumpa yang macam tu. Cikgu tak tahu dia disleksia? Tahu. Tahu. Dia memang telah didiagnos oleh doktor. Ibu dia memang membawa dia membuat rawatan pada setiap bulan mengikut dia punya skala. Kemudian apabila saya diperkenalkan dengan sistem cahayaku pada hujung tahun 2010, apabila masuk pada tahun 2012 awal tu, saya mulakan konsep tu dan dia boleh. Sebab dia bila budak disleksia ni sebenarnya dia kekeliruan antara dia nak mengenal huruf, kekeliruan antara dia nak menyebut, dia macam pertuturan dia ada kaitan dengan pertuturan. Tapi dengan cahayaku ni dia macam dia senang, dia boleh dan memang telah terbukti. Sekarang dia berada di tahun 1 dan alhamdulillah saya sentiasa mengikuti perkembangan dia dan ibu dia kata dia boleh mengikuti tahun 1 tu dengan seperti mana kanak-kanak lain. Hasil daripada penggunaan sistem cahayaku. Tapi dari segi kefahaman macam mana cikgu? Mungkin
yelah dia nak fahamkan perkataan tu mungkin bagi masa sikit Sebenarnya apabila kanak-kanak ini boleh menguasai membaca, yang lain tu akan datang bersama. Baik. Okey, jadi untuk kanak-kanak kurang upaya seperti lembang, hyperaktif, disleksia dan Down syndrome, kaedah pembelajaran. Kaedah ini dapat memulih dan membantu mereka untuk persediaan sekolah rendah. Kenapa lo? Okey, ni saya nak menguji anak-anak kecil ni kan. Okey, mungkin Batrisha ataupun Hazri boleh baca tak? Batrisha boleh baca tak? Yang ini. Ini bukan kita rancang ini memang kita ambil surat khabar dan kita bagi baca. Okey. 1, 2, 3. Bagi kemana sekalipun memang sudah menjadi kegilaan segelintir remaja yang mempunyai hewan peliharaan. Jangan memandang generasi Y ini. Tak layak membelah hewan jana Abdullah Sani mengkongsi cerita mereka. Okey. Ni memang tak dirancang. Adik baca walaupun suaranya perlahan tapi jelas perkataan. Tahniah adik. Okey. Mungkin dia tak faham apa di mana nak berhenti dan sebagainya kan. Tapi kesungguhan nak membaca tu saya macam nampak bersungguh-sungguh. Tabik salam lagi. Cium tangan dia. Okey, sekarang ni kita akan ke Facebook kami untuk segmen Bantu Mama masalah puting. Tapi sebelum itu terima kasih kepada adik-adik kita, Batrisha dan Hazri. Terima kasih Terima kasih cikgu. Sama-sama. Teruskan inisiatif yang bagus ni untuk anak-anak muda kita. Mungkin kita boleh consider hantar anak kita ke tadika perpaduan ni. Boleh hantar anak kita ke perpaduan. Kan? Bila anak saya dah 4 tahun insya-Allah saya akan hantar. Gantiran yang berpatutan sekali. Dah anak ke? Dah. Dah jadi datuk lah. Okey.